Assalamualaikum. Okey, saya perkenalkan diri saya Cikgu Iza. Okey, hari ini saya nak sharekan ilmu meroti yang mungkin ramai yang di luar sana tak tahu lagi lah. Sebenarnya buat roti ni sangat mudah. Okey, hari ini saya nak sharekan cara buat roti basic. Okey, mula-mula kita perlukan bancuhan ni. Okey, ini adalah 200 ml campur dengan 1 sudu besar yeast, ya. Air kena air suam sikit lah supaya dia punya yeast tu aktif. Okey. Okey, stepnya tuang aja. Very simple. Masukkan. Okey, kemudian kita masukkan sebiji telur. Sebiji sahaja. Tengok kos dia sangat murah, ya. Okey, kemudian kita masukkan softener ataupun cikgu biasa pakai K-Fine. Okey. Bahan-bahan ni anda boleh dapatkan di kedai-kedai bakery ataupun online, ya. Okey. Okey, next step kita masukkan margarin, ya. Okey, kita set 100 gram margarin. Apa jenis margarin pun tak kisah. Okey. Next, kita masukkan gula, ya. Gula kastrol juga 100, ya. Kita off dulu. Okey, on balik, ya. Okey, lebih sikit tak apa, jangan lebih banyak. So gula ni bergantung pada anda lah, sama ada nak manis ke atau kurang manis, ya. Seeloknya guna 100 lah ataupun 70 macam tu boleh. Okey, sebab kadang-kadang kita nak guna topping yang manis, ya. Okey, last kali kita masukkan tepung, ya. Okey, tepung ni kita guna tepung high protein, ya. Okey, kalau tepung gandum ada setengahnya menggunakan tepung gandum juga boleh. Bukan tak, cuma dia punya kegebuan tu berbeza sikit dengan high protein, ya. Okey, mana nak dapat boleh cari kedai bakery. Kedai bakery semua ada bahan roti. Okey, kita tuang dalam 500 gram, ya. Okey. Okey, sekarang ni bahan untuk membuat dough kita sudah ada. So saya menggunakan sekarang ni bread maker. Sangat senang dan mudah, jimatkan masa. Lagi satu, bila kita guna bread maker, orang kata kita tak penat sangat lah nak menguli kan. Okey, boleh guna cara manual. Kalau guna cara manual, lebih kurang dalam 45 minit untuk kita menguli. Dan cara bancuhannya berbeza. Mulakan dengan bahan kering. Kita masukkan bahan kering dulu, kemudian baru kita masukkan bahan basah, cecair. Lepas tu uli dalam 40 minit sampai dia kenyal. Bukan tak boleh, boleh. Banyak cara boleh. Kalau ada mixer pun boleh guna. Tapi make sure mixer yang jenis industri lah, yang kuat. Sebab kadang-kadang jenis yang biasa dia sesuai untuk kek sahaja. Sebab kadang-kadang dia hook tu mudah patah sebab dia besi campuran. Kalau bukan 100% stainless steel, ya. Okey, cikgu nasihatkan jangan guna mixer lah. Kalau mixer tu jenis bukan industri punya lah, nanti sayang patah, ya. Okey, bahan kita dah siap. Sangat mudah, ya. Kita masukkan semua bahan dan kemudian kita masuk ke saja dalam bread maker. Okey. Okey, bread maker yang cikgu gunakan ni adalah bread maker model lama yang first keluar, ya. Sebab tu dia look like uzo sikit lah. Okey, yang terbaru jika anda beli dia warna hitam, ya.
Okey, yang ni kita akan set dia kepada nombor 10. Okey, kemudian kita tekan. Lepas kita set nombor 10, ya, brake maker ni, lepas tu kita start saja. So dia akan berfungsi dengan sendirinya lah. So dia dah programkan berapa lama proses untuk dia menguli. Sangat mudah. Bahan tadi yang kita masukkan dalam bowl tadi, kita masukkan, kemudian set kepada nombor 10. Kalau model yang lama, nombor 10 lah, ya, kemudian kita tekan start. Lepas tu dia akan berfungsi dengan sendirinya lah, dia proses uli. Okey, apa yang cikgu nak sharekan tentang brake maker ni? Okey, yang terkini warna dia hitam, ya. Okey, brake maker Noza ni sangat bagus sebabnya menjimatkan masa dari segi kita tak perlu nak uli, ya, penat-penat apa semua balik kerja kan. Kita letak je bahan semua dia, tinggalkan aja. Set kita tinggalkan aja. Bila kita turun, tengok dah siap dia punya dough. Itu yang cikgu paling suka. Tak perlu nak uli-uli. Okey, proses menguli kita dah tamat. Kita keluarkan dough kita. Jom kita tengok. Okey, inilah hasil dough yang kita uli menggunakan brake maker. Nampak dia punya gebu. Cantik tekstur dia, ya. So kalau kita guli menggunakan tangan, dia tak selembut ni lah. Kalau kita tengok dia tak melekat pada tangan. Dia tak melekat, ya. Kalau anda tengok dia ni, dia kenyal. Dia tak melekat. Okey. So sekarang kita proses untuk membentuk dough. Apa roti yang kita nak buat, ya. So setiap roti tu bezalah dia punya bentuk-bentuk. So jom kita tengok cara-cara membentuk roti. Sekarang kita dalam proses untuk membentuk dough. Sekarang kita nak buat roti, okey, 5 atau 6 jenis roti. Dalam satu dough tadi yang kita mix tadi, dia boleh bentuk macam-macam roti lah ikut kita punya pilihan. Okey, sekarang kita buat cara menguli, ya. Okey, sekarang ni kita kena timbang dulu dough berapa sukatan yang kita nak lah. Kalau kita nak jual bajet RM1 ke, so dalam 25 hingga 30 gram. Okey. Okey. Sekarang kita nak buat ni untuk roti saiz ni. Roti burger, ya. So kita guna dalam 50 lah. Okey. Beza sikit pun tak apa. Lari sikit tak apa. Okey, untuk cara-cara nak buat roti burger. Okey. Mula-mula kita buangkan angin dia dulu. Tumbuk-tumbuk dia dulu, ya. Tujuan dia kalau dough kita tu dah berisi angin, nanti bila kita lepas uli, dia tak berapa nak naik sebab dia dah penuh dengan angin. Sebab tu kita kena buang dulu, tumbuk-tumbuk dulu dan uli cara kita buat ke dalam macam ni, ya. Okey, sapukan sedikit minyak supaya dia tak melekat. Seloknya guna playmat yang untuk uli lah, ya. Okey, cara nak buat rounding adalah bentuk C. Kita guna bahagian ini, ya. Bukan guna tapak tangan, bukan perut tangan, ya. Kita guna bahagian tepi sahaja. Letakkan tangan, kemudian perlahan-lahan kita buat pusingan. Bahagian tangan yang ini letak, mesti cecah atas playmat. Macam ni, ya. Cara dulu. Bukan macam ni. Macam ni. Okey. Macam ni, huruf C aja. Dalam proses tu kita pusing, ya. Rounding ni kena selalu praktis baru dia akan cantik. Kadang-kadang untuk first time mungkin tak akan cantik lah, kita tengok tak berapa licin, ya. Okey, tak apa. Praktis memang perfect. Praktis selalu, nanti akan licin lah. So ini proses rounding, proses yang pertama. Okey, letak.
Okey, kita biarkan dulu. Okey, untuk tips yang nak bagi roti kita cepat naik, kita panaskan oven, kemudian kita letak susun atas dia. Tujuan dia kita nak bagi dia cepat untuk proses naik tu lah, bagi berkembang. Kita buat dough yang kedua. Okay, cikgu ulang lagi sekali. Tengok rounding huruf C macam ni. Tengok perlahan-lahan. Okay, kalau dah mahir boleh lajulah. Okay, sebab bila kita buat rounding ni tak licin, nanti roti kita tak cantik. Bila dia naik tu nanti tak licin atas dia. Kalau letak topping tak apa, dia boleh cover balik bentuk-bentuk yang tak licin tu. Okay, so letak sini. Ini untuk roti burger. Okay, next kita nak buat roti 5 benua ataupun roti butterscotch ya, yang famous tu, yang kita makan dengan sos tu, roti butterscotch. So satu dough ni kita boleh buat macam-macam roti. Okey, untuk roti butterscotch ataupun roti benua, cikgu dah setkan untuk 25 gram sahaja ya. So kita akan buang angin dia dulu ya, buang semua angin. Okey, uli mendalam ya, uli ke dalam bentuk macam ni. Dan ada cara lain kalau kita tak pandai nak buat rounding, cikgu bagi tips, kita boleh buat cara macam ni. Masukkan dough, tolak dengan ibu jari keluar. Secara automatik dia akan nampak bulat dan licin kan. Ini kepada yang tak pandai buat rounding. So make sure bawah dia kita akan claim balik, claim sampai dia tertutup. Okey, ni bawah dia dan ni bahagian atas ya. Okey, sangat simple. Ini yang tak pandai buat rounding boleh guna cara ni lah. Cara ni lagi cepat. Selalu orang buat roti canai guna teknik macam ni. Okey, tolak aja macam ni. So dia automatik akan jadi licin, cantik. Tak adalah rupa dia tu berkedut-kedut sangat tak licin. So rounding sekejap, kemudian letak. Kita susunlah berapa biji yang kita nak, ikut kesesuaian bekas lah. Ini saiz kecil, ada lagi saiz besar buat sampai habis lah. Untuk belajar rounding ni memang kena praktis. Kalau jarang-jarang buat memang kita tak akan dapat dia punya bentuk yang cantik. So kita sukat dulu 25 ya. So dalam satu dough tu kita boleh buat macam-macam roti. Sebenarnya basic roti ni satu je, bancuhan dia. Lepas tu kita boleh buat macam-macam jenis. Contohnya roti butterscotch, roti chicken floss, roti sausage, roti mini pizza ya. Roti apa lagi? Roti benua. Roti benua 5 benua tak silap cikgu. Okey. Yang itu pun famous ya. So dalam tempoh PKP ni tak ada buat apa-apa, boleh try. Boleh tengok balik video cikgu ni dan praktis lah. Okey, kita dah dapatkan berapa biji untuk saiz kecil So biasanya cikgu tak akan letak di bahagian tengah, sebab biasanya kalau untuk butterscotch
tengahnya kita akan letak sos dia, ya. So ini untuk cara membuat roti butterscotch lah ataupun 5 benua. Okey, next kita nak buat roti kawah. Pernah dengar tak roti kawah yang viral tu, yang tengah-tengah dia ada inti tu? Macam mana nak buat? Macam mana bentuk dia boleh berlubang tengah? Tahu tak macam mana? Okey. Roti kawah ni macam-macam flavor kita boleh guna. Biasanya orang guna untuk apa ni? Cheese, Oreos. Macam cikgu pun macam-macam lah. Kadang cikgu letak pizza, ya, ataupun letak apa, tengah-tengah dia tu jam. Macam-macam lah, strawberry, blueberry. Nak letak meatball pun boleh. Okey, kita buat rounding, penyek-penyekkan dia supaya angin dia keluar, ya. Tak ada gelembung-gelembung angin. Itu tujuan dia. Kita kena tekan-tekan. Okey, cikgu ambil dough yang dah siap tadi, ya. Okey, bila dah jadi macam ni, okey, kita ambil yang ini macam ini. Okey, tabur sedikit tepung, ya. Tekan sedikit. Okey, kemudian kita ratakan, gelik sikit. Jangan tekan sampai nipis, ya. Okey, tepuk sikit supaya dia tak ada gelembung angin. Okey, cikgu gunakan nozzle sahaja. Tak perlu acuan bagai, ya. Nozzle sahaja. Kita tekankan sedikit tapi jangan sampai dia putus. Tekan sedikit, jangan sampai dia putus. Kemudian kita boleh tekan di bahagian tengah dan dia akan jadi bentuk kawah. Ini sebenarnya teknik-teknik dia. Ini rahsia dia macam mana nak buat roti kawah. Okey. Kemudian angkat dan letakkan di dalam cup. Cup tu akan ngam-ngam, ya. Saya sedia. Okey, macam ni jadinya. So bila dia naik kembang, bahagian tengah ni akan bentuk kawah lah. Dia akan berlubang. So di bahagian tengah ni lah yang kita akan letak macam-macam. Kalau kita nak letak Oreos, cream cheese, ya, jam, strawberry, blueberry, boleh letak meatball, ya. Okey. Okey, cikgu buat lagi satu contoh, ya. Tengok, ya. Tabur sedikit tepung. Letak tepung di bahagian tengah. Gelikkan. Jangan segelik sampai nipis sangat. Sedang-sedang aja. Okey, dah. Stop. Kemudian kita tepuk-tepuk sikit supaya dia tak mengecut balik. Celupkan nozzle di dalam tepung. Letak di bahagian tengah. Tekan sedikit. Jangan putus. Tekan sedikit aja. Tekan. Okey, ini rahsia cikgu bagi. Teknik cara membuat roti kawah. Lepas ni boleh praktis. Okey. Cara macam ni boleh gunakan untuk membuat donat. Ini salah satu cara yang sama cikgu gunakan macam mana nak buat donat. Kalau donat kita lubangkan terus, ya. So ini kita tak lubang putus. Kita tekan sikit saja. Kalau donat kita tekan, keluarkan yang tengah. Tu dah jadi bentuk donat. So ini roti kawah. Okey. Ya. Okey, cikgu nak tunjuk cara nak buat roti apa lagi? Roti sosis. Roti sosis ni, ya. Sosis ni banyak jenis kita boleh buat. Salah satunya kita nak roti sosis lilit, kan. Okey.
Satu tip cikgu bagi, kalau lepas kita uli rounding, kita biarkan dulu bagi dalam 10 atau 15 minit supaya dia naik sekejap. Lepas tu senang kita uli supaya bila kita uli dia tak mengecut. Kalau yang dough yang baru bila kita uli dia akan kecut balik. Maksudnya dia akan, bentuk dia akan jadi tertarik balik. Okey, untuk roti sosis ni kita boleh buat macam-macam saiz. Kita nak saiz yang macam mana Kalau kita nak jual harga RM1 ke kan, kalau nak jual harga RM2 ke, biasa kita guna satu. Okey, kalau untuk yang satu kita boleh belah dua. Ada yang nak lagi kurang, kita boleh belah 4. Depends pada you all lah. Okey. Letak di sini. Ambil dough, tekan aja. Ambil lagi, tekan, ambil lagi, tekan, ambil lagi, tekan. Dia akan jadi cantik lah. Kemudian belakangnya kita claim, claim. Kalau yang macam ni kita letak saja dalam tray, susun banyak-banyak. Okey, untuk satu cara lagi kita boleh guna roti yang bulat, dough yang bulat ni tadi. Kita boleh belah saja. Okey, satu lagi tip cikgu nak bagi tahu supaya atas dia tak keras kan. Sapukan air ataupun susu cair supaya dough cepat naik, aktif. Tujuan dia kita nak bagi galakkan dia punya yeast, bagi naik lagi. Sebab kalau kita biarkan macam tu, atas dia akan jadi kering. Bila kita bakar, dia akan jadi keras bahagian atas. Pernah tak jadi bila kita roti kita bakar atas dia jadi keras? Itulah sebabnya. Sebab kita tak basahkan dia dengan air ataupun susu cair. So galakkan dia punya yeast lah, kita basahkan. Sapu sikit saja. Bila kita letak atas oven ni yang panas, dia cepat naik. Kalau tak ada susu cair, pakai air pun saja boleh, tak ada masalah. Okey, sosis tadi ada berapa cara cikgu cakap? Ada satu cara gulung. Okey, satu lagi cara macam ni. Kita ambil dough tadi yang cikgu dah sediakan. Okey, supaya dia sosis bila kita letak dia tak berlari ke kiri ke kanan. Sebab tu bila kita tengok ada setengah orang buat roti, sosis dia pergi ke sini. Kejap kan pergi ke sini. Sebab apa? Kenapa? Tahu tak kenapa? Sebab tips dia kita kena belah di bahagian tengah supaya dia kekal kedudukan dia dekat tengah. Dia tak akan berlari ke kiri ataupun ke kanan. Itu dia punya rahsia. Okey. Kemudian bila nak bakar baru kita akan layerkan dengan sos dan mayonis. So akan nampak lebih menarik lah. So bila kita bakar dia akan naik lagi penuh lah. Dia potong tu sikit je. Potong sikit, jangan sampai tekan tak payah tekan nanti dough dia tak cantik, jadi tenggelam. Guna pisau yang tajam jangan pisau yang tumpul. Okey. So kat sini kita dah dapat berapa jenis? Banyak kan? Dalam satu dough tadi yang kita buat tadi, kita dapat macam-macam jenis. Okey, bagi roti kawah ni, bila dah naik separuh macam ni, kita perlu tekan lagi bahagian tengah dia berulang kali lah supaya dia turun dan dia akan membentuk lubang lah di bahagian tengah. Okey.
Okey. Okey, untuk roti, cikgu nak tunjuk lagi satu roti, cara nak buat roti pintal ataupun roti dandan. Ini famous sebagai roti apa? Roti golok. Selalu beli macam mana nak buat roti dandan ni kan, roti golok ni. Rupanya senangnya. Teknik dia macam ni ya. Kita gelik dulu. Ya, depan belakang gelik dulu. Taburkan sedikit tepung. Terbalikkan lagi. Tepuk sikit. Kemudian kita ambil pisau, kita potong. Potong bagi putus. Tarik kiri dengan kanan dia. Okey. Okey, ni di bahagian tengah. So, kita selangkan dia macam ni. Ya. Macam ni. Macam ni. Di bahagian last sekali kita klaim ke bawah supaya dia kemas. Okey, ni bentuk roti dandan tadi lah, roti pintal ataupun roti golok tadi yang viral tu ya. Senang tak? So nanti dia akan naik lah ya. Okey, berapa jenis dah kita dapat? Roti sosis, roti dandan tadi, roti kawah, roti chicken floss, roti butterscotch. So dalam satu dough kita boleh dapat macam-macam jenis. Okey, kita buat lagi satu dough ya untuk roti pintal. Okey. Okey, ini roti kawah yang kita bentuk bulat tengah tadi. So cikgu dah letakkan sosis atau meatball ball di bahagian tengah. Kita basahkan sikit lah. Ataupun kita guna susu cair. Okey, kita ambil breadcrumb. Ni ya. Kita tabur saja di bahagian tepi supaya nampak lebih menarik lah.
Okey, untuk roti sosis ya, kita letak mayonis. Bila dah naik macam ni, kita boleh bakar lah. Sebelum kita bakar, kita letakkan mayonis. Okey. Okey, kita letakkan sedikit sos. Okey. Okey, itu okey, ini sebahagian daripada roti-roti yang cikgu ingin share kan. Ini untuk roti burger Okey, tadi kita sapu susu cair ataupun air. Kemudian kita taburkan dengan bijan ya. Okey. So roti burger ni kita siapkan macam ni dulu, nanti baru kita present dengan nugget ataupun daging burger lah. Ya. Okey, sekarang ni kita dah boleh bakar sebab dah naik. Ya, kalau macam ni dah boleh bakar. So kita bakar dalam suhu 180 darjah Celsius dalam masa 12 hingga 15 minit. Kita bergantung, bakar ni bergantung pada oven masing-masing. Kadang-kadang ada jenis yang lain-lain ya. So kalau untuk brand cikgu guna 180 15 minit lah ya. So kena tengok ya kesesuaian oven masing-masing. Okey, jom kita bakar. Okey, inilah sebahagian daripada hasil kita meroti tadi ya. Boleh tengok kat sini. So cikgu harap semoga perkongsian hari ini dapat membantu anda di luar sana menjana pendapatan dengan meroti. Okey, selamat mencuba dan semoga maju jaya daripada Cikgu Izzah. Okey, Assalamualaikum.